Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya akan membentangkan sedikit tugasan daripada subjek pendidikan Islam yang bertajuk peranan khalifah dalam menjaga kemaslahatan rakyat berpandukan sunnah Rasulullah SAW dan aplikasinya dalam isu vaksin. Justru itu kita lihat sedikit apakah maksud khalifah. Khalifah ni merupakan pemimpin lah dalam negara kita ataupun satu kelompok kepimpinan tersebut. Yang mana gelaran khalifah ini juga diberikan setelah pemimpin umat Islam sendiri, yakni Nabi Muhammad SAW wafat. Okay, terus kita lihat kepada sedikit pengenalan yang di mana krisis pandemik COVID-19 ini merupakan isu besar yang perlu dihadapi oleh kepimpinan negara. Cabaran kepimpinan sangat besar dan perlu sentiasa bersedia serta proaktif mengharungi pandemik ini untuk memastikan aspek kemanusiaan kepada masyarakat diutamakan. Jadi kita lihat pandemik COVID-19 ni dia merupakan isu besar yang mana side effectnya ataupun kesan kepada seluruh masyarakat pada ketika itu dia menjejaskan rutin harian. Jadi kepimpinan negara, pemimpin kita ni harus bijak dalam menangani ataupun mengawal situasi ini supaya dia tak berlarutan dan tiada titik noktah. Dan perkara ini harus diambil penting, dipandang tinggi supaya masyarakat dapat menjalani kehidupan mereka seperti biasa dan bebas daripada COVID-19. Dan pelbagai usaha yang telah dilakukan oleh kerajaan pada ketika itu. Jadi apakah usahanya? Antara usahanya adalah seperti melakukan perintah kawalan pergerakan dan juga paling besar adalah melaksanakan memberikan suntikan dos vaksin kepada seluruh rakyat pada ketika itu. Oleh itu, ramai yang dapat tidak mendapat penyakit COVID-19 itu secara langsung ataupun kesan seperti batuk, demam dan sebagainya tidak teruk apabila telah mendapatkan vaksin COVID-19 itu sendiri. Jadi kita lihat apakah vaksin COVID-19 yang merupakan satu produk yang dihasilkan dari struktur virus atau bakteria yang telah dimatikan. Jadi vaksin ini juga berfungsi untuk merangsang sistem daya lawan jangkitan, iaitu sistem imuniti tubuh dengan melatih antibodi badan kita untuk mengenal pasti kuman-kuman tertentu. Daripada vaksin inilah kita dapat itu yang saya cakapkan tadi, side effect daripada kalau kita terkena COVID pun kita dapat vaksin, dia akan kurang dengan adanya vaksin COVID-19 ini. Seterusnya kita lihat apakah peranan khalifah ini yang paling penting dalam menjaga kemaslahatan umat Islam ataupun rakyat berpandukan sunnah Rasulullah SAW yang akan menjaga kebajikan rakyat itu sendiri. Yang pertama, menjadi orang pertama mendapatkan suntikan vaksin COVID-19. Jadi kenapa pemimpin kita ni kena menjadi orang pertama yang dapat suntikan vaksin COVID-19 itu? Jadi ini merupakan langkah untuk meyakinkan rakyat bahawa vaksin ini yang diperoleh adalah selamat dan berkesan. Perkara ini juga akan disiarkan secara langsung menerusi televisyen sebagai sebahagian usaha pemimpin meyakinkan rakyat tentang keselamatan vaksin tersebut yang akan diberikan kepada rakyat negara itu. Jadi apabila pemimpin kita, orang yang paling besar dalam negara kita ni, apa yang vaksin mereka bawa itu dari luar negara yang telah mereka menjadi orang pertama mendapatkan suntikan vaksin tersebut, kita lihat dalam beberapa hari beliau mengambil suntikan vaksin tersebut, tidak ada side effect, tidak ada kesan, makanya kita sebagai rakyat, saya sendiri dan kita semua sebagai rakyat Malaysia yang tak ambil lagi vaksin tersebut rasa yakin. Sebab apa? Benda tu baru dalam kehidupan kita. COVID-19 ini juga baru dalam kehidupan kita. Jadi bila kita ambil benda baru ni, kita kena ada satu keyakinan, satu benda yang dapat meyakinkan diri kita supaya bila kita ambil tu kita dapat rasa tenang, kita tak rasa takut apa yang masuk dalam badan kita ni. Jadi bila pemimpin kita dah ambil daripada dia ambil vaksin itu sendiri daripada syarikat-syarikat besar seperti Pfizer kan, pada waktu ketika itu antara jenamanya,
kita rasa yakin dan kita menerima benda tersebut sebagai satu benda yang baru dan itu juga arahan daripada pemimpin kita. Seterusnya, yang kedua, antara peranan yang lainnya adalah mewajibkan pengambilan vaksin. Secara asasnya pengambilan vaksin ini adalah harus secara asal sama seperti hukum berubat. Jadinya ulama tidak mewajibkan seseorang itu berubat pada pandangan Syafi'iyah. Saya ambil pada mazhab Syafi'i kerana ia merupakan salah satu ikhtiar dalam menanggapi takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi takdir Allah Subhanahu Wa Taala pada ketika itu, tahun itu kita terkena COVID. Jadi sebagai salah satu tanda cara kita ikhtiar, kita ambil vaksin itu dengan niat, dengan anggapan kita supaya kita dapat berikhtiar. Kita ambil jalan cara untuk berikhtiar. Namun pada pelbagai sudut lain, pengambilannya boleh membawa kepada hukum wajib. Jadi waktu bila dia jadi hukum wajib ni? Apabila ia adalah arahan pemimpin. Seperti kita lihat daripada surah Ali Imran yang mengatakan wa atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taat Allah dan taat Rasul dan taatlah kepada para pemimpin kamu. Jadi bila arahan pemimpin ia jatuh hukum wajib kerana pemerintah berhak menetapkan polisi demi kemaslahatan umum. Atau bila kita tak ambil vaksin ni, dia akan membawa mudaratlah awam kepada seperti menyusahkan pihak lain seperti ahli keluarga kita. Kita tak ambil nanti, dia akan menyebabkan ahli keluarga kita yang lain terkena juga bila dia berpunca daripada diri kita. Seterusnya, poin yang ketiga adalah memberi inisiatif atau penghargaan kepada penerima vaksin. Pelbagai inisiatif dilaksanakan untuk mempercepatkan proses vaksinasi bagi memastikan semua kumpulan masyarakat tidak ketinggalan mendapatkan suntikan vaksin COVID-19. Inisiatif ini juga dilaksanakan oleh pelbagai institusi yang turut serta membantu memudahkan pemberian vaksin kepada golongan sasar. Jadi inisiatif ni diberi satu penghargaan lah, ataupun satu benda yang bila orang dapat vaksin tu dia rasa tak sabar lagi. Bila orang yang tak dapat vaksin tu dia rasa tak sabar sebab adanya penghargaan kepada dirinya, seperti kerajaan memberi tambahan wang ke dalam duit akaun Tashengo mereka ke dengan mendapatkan vaksin itu sendiri. Jadi mereka rasa gembira dan mereka rasa teruja dan mereka mudah untuk mengambil vaksin tersebut. Yang terakhir adalah pastikan kebajikan rakyat terjaga. Saya ambil daripada satu petikan hadis daripada sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang dilantik untuk menjadi pemerintah kaum muslimin, kemudian dia memerintah dalam keadaan sambil lewa, dan dia akan dilaknat oleh Allah. Allah tidak menerima pengurusan dan pengadilan daripadanya, sehinggalah dia dimasukkan ke dalam neraka Jahannam. Jadi daripada hadis ni kita dapat lihat seorang pemimpin tu kena jaga kebajikan rakyatnya. Bila dia dah bagi vaksin tu, dia kena tahu apakah keadaan daripada pesakit ataupun rakyat yang dapat vaksin tu, macam mana keadaan dia sihat ataupun tidak. Itu semua peranan pemimpin tu supaya kebajikan rakyatnya terjaga. Okey, sedikit kesimpulan daripada apa yang saya terangkan pada hari ini. Seluruh masyarakat haruslah mematuhi arahan khalifah untuk mengambil suntikan vaksin. Jadi bila pemimpin dah bagi arahan, kita sebagai rakyat ambil tanggungjawab tu untuk mengikuti supaya apa yang diarahkan itu berjalan dengan lancar. Tak adalah berlaku percanggahan. Jadi proses tu berjalan dengan lancar. Jadi negara kita pun jadi aman. Kadar pesakit COVID-19 juga dapat diturunkan kerana itu dah objektif pemimpin itu untuk menjaga kemaslahatan kita sebagai rakyat, sebagai umat Islam yang mana kita ini dipimpin oleh mereka. Jadi kerjasama antara rakyat dan juga pemimpin dalam memastikan kelancaran proses pengambilan vaksin COVID-19 ini amatlah dituntut. Dan yang terakhir adalah rakyat wajarlah membuang stigma dan pemikiran negatif terhadap vaksin COVID-19. Jadi saya rasa sampai situ saja pembentangan saya pada hari ini. Semoga apa yang baik itu kita dapat ambil dan apa yang buruk itu kita dapat buang jauh-jauh supaya kehidupan kita ini sentiasa berada dalam keadaan yang aman dan baik dan sentiasa gembira. InsyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.